Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita akan sambung dengan perbincangan soalan sumatif untuk bab 1 Biodiversity. Baiklah, untuk soalan pertama, awak diminta untuk menyelesaikan teka silang kata di bawah dengan jawapan yang betul. Okey, soalan pertama. Kepelbagaian organisma hidup sama ada haiwan, tumbuhan atau mikroorganisma dikenali sebagai semua ni, kepelbagaian organisma. Semua sekali, kalau hidup bersama, kita kenali dia sebagai biodiversity. Okey. Soalan kedua, ikan bernafas melalui easy. Soalan senang, insang. I-N-S-A-N-G, insang. Soalan C, apa ialah organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu kisaran? Ni kumpulan macam ikan, reptilia. Okay. Mereka tak boleh nak kawal suhu badan mereka dan suhu badan mereka berubah mengikut tempat yang mereka duduk. Okay, so jawapan dia bermula dengan huruf P. Ingat lagi tak apa? Okay, jawapannya ialah poi, kiloterma. Okey, dah selesai untuk melintang. Kita pergi ke soalan seterusnya yang menegak. Apakah haiwan yang mempunyai tulang belakang? Bermula huruf V. Sebab kat sini ada V ya. D. Soalan D, kat sini mula huruf V. So yang ada tulang belakang kita panggil vertebrata. Apa ialah contoh haiwan reptilia? Reptilia ni jenis-jenis cicak, buaya, bewok. Okay. Apa contoh haiwan reptilia? Okey. So haiwan reptilia kat sini dia bagi contoh iguana. Okay, F, kekunci apa digunakan oleh ahli-ahli biologi untuk mengenal pasti dan mengelaskan organisma secara sistematik. So namanya adalah kekunci dikotomi. Okey. Siap. Okey, jom soalan nombor 2, muka surat 18, tandakan betul pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan yang salah. Biodiversity adalah kepelbagaian organisma hidup dan bukan hidup. So bukan hidup tak termasuk dalam biodiversity. So jawapannya salah. Biodiversity sangat penting untuk kesinambungan hidup. Kesinambungan tu maksudnya teruslah. Bukannya lepas kita mati nanti bumi kita kiamat. Kesinambungan hidup maksudnya ada lagi selepas kita ni, ada lagi cucu cicit kita nak sambung kehidupan kita. So penting biodiversity ni untuk kesinambungan hidup. So pernyataan tersebut adalah benar. Selain bagi tujuan pengelasan benda hidup, kekunci dikotomi juga boleh digunakan untuk mengelaskan benda bukan hidup. Tak. Dia tak terlibat. Benda bukan hidup. Selain bagi tujuan pengelasan benda hidup, kekunci dikotomi juga boleh digunakan untuk mengelaskan benda bukan hidup. Betul. Masih di muka surat 18. Soalan nombor 3, Liana dan beberapa orang rakannya telah menangkap 5 jenis haiwan berikut semasa membuat aktiviti persampilan di sebuah hutan. Okey, 3 pasang kaki. Okey, dia jumpa ni semut. Kerengga ke semut tau ni. Lepas tu pepatung, 3 pasang kaki. Kemudian ladybird, 3 pasang kaki. Laba-laba, 4 pasang kaki. Dan lipan, lebih daripada 4 pasang kaki. Okey, untuk soalan ini dia nak kita lengkapkan kekunci dikotomi yang berikut berdasarkan ciri-ciri fizikal. Okey, maksud ciri fizikal adalah ciri yang kita boleh nampak. Okey, clear kita nampak benda tu, ada kaki, ada sayap ke. Okey. So kita start dengan kumpulan yang pertama iaitu kumpulan 3 pasang kaki. Siapa yang kumpulan 3 pasang kaki? Jom kita tengok kat sini. Yang 3 pasang kaki ni semut. Lagi
Pepatung. Ladybird. Okay, so dia ada P, Q, R lah. So dia dalam grup PQR tu ada 2 kumpulan pula. Ada yang ada sayap, ada yang tak ada sayap. Serangga tak ada sayap. Pepatung dengan ladybird ada sayap. So kita bagi kepada 2 kumpulan. Bersayap, lawan dia tidak bersayap. Okey, di bahagian bawah tu yang tak bersayap tu semut. Yang bersayap nipis dan rapuh. Kenapa dia letak contoh tidak bersayap tu semut sini? Oh, bawah sekali baru kita letak contoh. Bersayap tu pula kita letak, boleh dibahagikan kepada 2 kumpulan lagi ya. Satu sayap dia tebal, iaitu ladybird tu. Okey, kumbang yang cantik ni. Lepas tu kalau pepatung tu sayap dia nipis dan rapuh. Jadi berlawanan dengan bersayap nipis dan rapuh, bersayap tebal dan keras. Nama bahasa Melayu dia kita sebut kumbang kura-kura. Bahasa Inggeris kita panggil dia ladybird. Cantik ya ladybird tu, tapi dia kumbang. Okey, bersayap nipis dan rapuh tu contohnya ialah pepatung. Kalau orang Perak ni dia panggil cak cibor. Okey, 3 pasang. Sekarang kita nak pergi ke bahagian atas balik. Lepas 3 pasang kaki, berlawanan dengan 3 pasang kaki, yang tak 3 pasang kaki lah, lebih dari 3 pasang kaki. Okey. Siapa yang mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki? Okey, jom kita tengok kat sini. Yang ada lebih daripada 3 pasang kaki ialah laba-laba dan lipan. So ada 2. So kalau tengok laba-laba dengan lipan ni badan dia ada banyak segmen. Tapi laba-laba ada 2 je, bahagian atas pada pinggang dengan bawah. So kalau kita nak bahagikan dia kepada kumpulan, yang pertama, yang laba-laba tu badannya bersegmen 2. Dan yang lipan tadi tu mempunyai lebih dari 1 segmen. Mempunyai badan bersegmen banyak. Badan bersegmen banyak. Apa dia segmen? Segmen tu macam bahagian-bahagian ketok-ketok kita nampak dekat lipan tu. So contoh bagi yang badan bersegmen 2 ialah laba-laba dan yang bersegmen banyak tu ialah lipan. Okay, untuk soalan seterusnya dia tanya, apakah persamaan antara haiwan P, Q, R, S dengan T? Semua sekali. Apa persamaan bagi kelima-lima haiwan ni? Yang paling obvious sekali kita nampak semua sekali ada kaki. So itu adalah persamaan antara mereka semua. Mempunyai kaki. Dan apa pula perbezaan antara P, S dan T? Okey, kalau kita perasan semut, laba-laba dengan lipan. Perbezaannya ialah P ada 3 pasang kaki, S ada 4 pasang kaki dan T pula ada banyak kaki. Itu saja perbezaan dia. So dari segi bilangan, perbezaan mereka ialah dari segi bilangan jumlah pasang kaki. Di mana P ada 3 pasang, S ada 4 pasang dan T ada banyak pasang kaki. Okey.
Tahu kan ni pokok apa? Ni jagung. Ini adalah contoh pada kita tengok tumbuhan A dengan B tadi tu. Jagung ni dia masuk dalam kumpulan monocotyledon di mana kalau kita perhatikan dia punya biji jagung kat tu, satu-satu biji tu, itu adalah contoh bagi monocotyledon. Okey, di mana daun ni berurat selari, akarnya serabut dan batangnya lembut di mana kita sebut tidak berkayu. Okay, masih di muka surat 19, soalan nombor 5, Sigmund memerhatikan persamaan antara ketiga-tiga jenis haiwan di gambar foto 1, iaitu kalajengking, ubur-ubur dan ketam. Sigmund berpendapat bahawa ketiga-tiga jenis haiwan ni berada dalam kumpulan haiwan yang sama. So, adakah pendapat Sigmund tersebut betul? Berikan alasan. Awak sendiri tengok. Kalau kita tengok daripada tempat tinggal dia, memang kita dapati mereka ni macam tak sama kumpulan lah. Tapi, kita boleh perhatikan dari sudut lain. Kalajengking, ubur-ubur dan ketam ni merupakan haiwan tiada tulang belakang. Jadi, pendapat Sigmund betul. Jawapan dia, pendapat Sigmund betul. Kenapa? Kena bagi alasan lah. Sebab nanti kalau masa exam, kalau dia bagi 3 markah kat kita, kena sebut alasan. Sebut kenapa awak kata pendapat dia betul. Kerana ketiga-tiga haiwan tersebut berada dalam kumpulan apa tak ada tulang belakang? Kumpulan invertebrata. Ejak elok-elok. I-N-V-E-R-T-E-B-R-A-T-A. Invertebrata. Senaraikan perbezaan antara haiwan-haiwan di gambar foto 2, bina satu kekunci dikotomi. Okey, kita tengok perbezaan dulu. Yang pertama, perbezaannya dari segi badan bersegmen ataupun badan tanpa segmen. Dan seterusnya adalah dari segi ada kaki ataupun tanpa kaki. Okey, untuk kekunci dikotomi, ketiga-tiga haiwan ni datang daripada kumpulan sama, iaitu invertebrata. Tetapi kita boleh bahagikan kepada badan bersegmen dan tanpa segmen. Yang tanpa segmen ni contohnya adalah planaria. Manakala badan yang bersegmen pula kita bahagi kepada yang ada kaki dan tanpa kaki. Di bahagian bawah sekali kita letakkan contoh. Okey. Jangan letak contoh kat atas. Last sekali kita boleh tengok contoh tu di bahagian bawah. Katakan kita nak tahu kupu-kupu punya ciri. Kita start dengan naik ke atas. Kupu-kupu ada kaki, berkaki, kemudian dia bersegmen dan dia adalah invertebrata. Ketiga-tiga ni adalah ciri untuk kupu-kupu. Kalau cacing tanah pula kita boleh tengok cacing tanah tak ada kaki, tanpa kaki, badannya bersegmen dan dia adalah invertebrata. Manakala planaria pula badannya bersegmen dan dia merupakan invertebrata. So nak tahu ciri kita start dengan bawah ke atas. Okey. Okay, last sekali kita dah masuk bahagian masteri kebat. Okey, soalan ni agak mencabar. Jadi, kita akan buat bersama-sama. Kita start dengan soalan nombor 7 tu. Penyahutanan merupakan suatu ancaman besar di peringkat global. Apa yang dimaksudkan dengan penyahutan? Nyah tu maksudnya buang. Nyah kau. Pergi. Maksudnya hutan tu kita dah tebang. Jadi tu adalah ancaman besar di peringkat global. Maksudnya kalau hutan kat negara kita ni kita buang, kat Brazil kita buang, dia bukannya bagi efek kepada negara itu sahaja. Dia akan bagi efek kepada satu dunia. Dia sebut peringkat global maksudnya negara lain juga akan terkesan. Okay, walau bagaimanapun aktiviti ini menyumbang kepada kemajuan sesebuah negara. Kalau kita tak tebang langsung, kita tak boleh nak buat pembangunan. Jadi kita kena ada kewajaran lah kenapa kita perlu lakukan penyahutanan. Dan dalam masa yang sama kita kena ada cara bagaimana kita boleh bagi benda tu kekal dalam jumlah yang sepatutnya dan dia boleh hidup dalam tempoh yang panjang. Mungkin kita perlu adakan tanam semula. Kemudian kita kena buat kawasan-kawasan tertentu saja yang boleh ditebang. Okey. So, kenapa perlu kita lakukan juga penyahutanan walaupun kita tahu sebenarnya penyahutanan ni akan bagi kesan kepada kesan yang besar sehingga ke peringkat global. Okay, yang pertama ialah penyahutanan ni dia boleh membantu membina penempatan baru. Sebab sekarang ni manusia semakin bertambah. Jadi tempat tinggal yang terhad akan menyebabkan kita terpaksa membuka tempat baru iaitu hutan. Jadi kita kena tebanglah hutan. Yang kedua ialah kita nak bina lebuh raya
Yang ketiga, untuk membuka kawasan perindustrian, kilang-kilang. Dan seterusnya membuka kawasan pertanian. Okay, untuk soalan 8, gambar foto menunjukkan seekor penyu belimbing atau nama dia leatherback, iaitu sejenis haiwan endemik. Memburu haiwan ini akan menyebabkan kesan yang serius. Ingat lagi tak endemik tu apa? Endemik ni ialah haiwan yang dia hanya boleh duduk dekat kawasan tertentu saja. Dia punya spesies tu boleh dah lah ada sikit saja kat dunia ni, dan dia kena hidup dalam situasi yang bersyarat tertentu saja. Macam contohnya penyu belimbing ni, dia kalau nak bertelur dia mesti mai ke Malaysia kat pantai yang dekat Terengganu tu. Okey, dekat pantai timur lah. Jadi kalau kita duk ambil telur yang dia tinggalkan di pantai tu, nanti haiwan-haiwan ni akan diancam kepupusan. Jadi memburu dan membunuh haiwan ni boleh menyebabkan kepupusan. Generasi akan datang nanti tak dapat lagi tengok apa yang dimaksudkan dengan penyu belimbing. Kita dah sebut penyu belimbing, kita dah ingat belimbing nak makan tu. So jawapan kita nak kena sebut lah. Kenapa tak boleh buru haiwan tu? Sebab haiwan tersebut dah diancam kepupusan. Jadi kalau dia pupus, tak ada lah. Sebab tak ada kalau awak makan penyu dekat Terengganu tu, kot nak kata ada penyu lain kat China ke dekat India ke, tak ada. Sebab dia hanya ada di Malaysia saja. Okay. Setakat tu saja perbincangan kita. Cikgu harap semua soalan sumatif yang kita buat hari ini, awak akan photostat ataupun salin dalam buku latihan. Okey, selamat membuat tugasan. Bye. Assalamualaikum.